Khusus untuk para ibu di luar sana, 1 hingga 7 Ogos 2023 merupakan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2023. Jadi untuk berbicara lebih lanjut mengenai minggu ini, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu di sebelah saya, Ketua Penolong Pengarakanan Bahagian Pemakaran KKM, Puan Rashadiba Ibrahim alias Rahma. Dan juga di sebelahnya Dr. Roshida Muhammad Rozlan, Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Visual Aswara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Minggu yang sangat menarik, Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2023. Mungkin ada yang masih lagi tidak mengetahui akan kewujudannya minggu ini. Mungkin Puan boleh terangkan secara ringkasnya apakah maksud Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2023 ini. Okey. Sebelum tu, terima kasihlah daripada pihak Kementerian Kesihatan kerana menjemput Kementerian Kesihatan untuk menceritakan tentang sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu ini. Sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, ya, maksudnya secara global pada setiap 1 hingga 7 Ogos setiap tahun satu dunia menyambut sambutan ini. Ya, dan sambutan tahun ni ialah tahun 2023 ni ialah tahun yang ke-31. Okey. Sebenarnya sambutan ni disambut dan tahun ni tema dia adalah berkenaan dengan amalan penyusuan susu ibu dan juga pekerjaan, iaitu enabling breastfeeding, making different for working parents. Yang mana kita setujulah untuk dibahas dalam bahasa Melayu ni, kita kata macam mana kita nak mengupayakan penyusuan susu ibu tu perubahan bermakna kepada ibu bapa yang bekerja. So tema ni sebenarnya dia mengupas tentang peranan majikan, ibu bapa yang bekerja, bagaimana mungkin sesuatu tempat kerja itu menyokong ibu bapa yang bekerja yang nak menyusukan anak mereka dengan susu ibu ni, dan macam mana pula tempat kerja itu boleh menyediakan kemudahan yang menyokong mereka untuk terus menyusukan anak walaupun dah masuk kerja, dan macam mana pula persekitaran sekeliling ibu bapa yang bekerja macam kita lah sehari-hari ini boleh menyokong ibu bapa ni untuk terus menyusukan anak mereka 6 bulan sampai umur 2 tahun. Itu dia. Tapi itulah seperti mana Puan katakan tadi, mungkin ada beberapa kekangan, mungkin disebabkan infrastruktur ataupun situasi yang tidak memudahkan sebenarnya untuk amalan penyusuan susu ibu ini dilakukan. Tapi kalau kita melihat kepada situasi sekarang ini di negara kita, bagaimana dengan amalan ini, Puan? Okey. Alhamdulillah, daripada tahun, kalau data daripada tinjauan kajian mobility survey, National Health Mobility Survey yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan tahun 2006 sehinggalah tahun 2016, kita tengok ada peningkatan 4 kali ganda, amalan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Maksudnya ramai ibu yang sejurus selepas kelahiran melahirkan anak sehingga anak itu berumur 6 bulan dia masih lagi terus menyusu. Tidak ada campuran yang lain, susu ibu sahaja, ya. Alhamdulillah meningkat. Dan kita juga tengok trend data terbaru tahun 2022, di mana kalau kita tanya setiap ibu, lebih kurang 95% yang mengatakan mereka pernah menyusu, tak kisahlah lama mana, ya. Kemudian data juga yang terbaru juga menunjukkan bahawa kalau kita tengok kanak-kanak yang berumur 2 tahun, seorang tu mesti dia menyusu sampai satu daripada 2 kanak-kanak tu yang berumur 2 tahun masih lagi disusukan dengan susu ibu. Okey. Part of diberi makan lah. Macam tu. So Alhamdulillah, trend itu meningkat. Trend itu meningkat lagi pun. Sebenarnya rakyat Malaysia juga semakin syakna mengenai betapa pentingnya sebenarnya susu ibu ni dan juga khasiat-khasiatnya. Bukan sahaja kebaikannya kepada bayi itu, tapi juga kebaikannya kepada ibu tersebut. Okey, tahun ini agak berbeza sedikit sambutannya sebab ada kolaborasi di antara Aswara dan juga pihak KKM. Mungkin boleh perjelaskan, Doktor? Okey. Alhamdulillah. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam Madani. Saya selaku wakil daripada Aswara melalui bahagian inovasi dan jaringan strategik menerima jemputan ataupun menerima kerjasama daripada pihak KKM mengenai bagaimana kami dapat membantu menyelaras ataupun membantu kepada kempen penyusuan ibu. So di peringkat Aswara kami mengadakan beberapa
program yang menyahut kepada promosi penyusuan susu ibu ini. Antaranya yang terlibat dengan bahagian saya adalah pertandingan melukis poster mengenai kesedaran penyusuan ibu di peringkat kebangsaan. So kami melibatkan, kami membuka pertandingan ini kepada seluruh Malaysia yang melibatkan pelajar daripada peringkat sekolah menengah hinggalah kepada pelajar di peringkat IPT awam dan juga swasta. So untuk itu program pertandingan ini dilangsungkan walaupun jangka masanya pendek dalam masa 15 hari, tapi alhamdulillah kita mendapat sambutan yang amat memberangsangkan daripada kedua-dua belah pihak, dari pihak sekolah menengah dan juga daripada IPT swasta dan awam, yang mana program ini dibuka pertandingannya selama 15 hari bermula daripada 1 Julai hinggalah kepada 20 Julai, lebih kurang dalam 15 ke 20 hari. So keseluruhan karya yang kami terima daripada peserta-peserta pertandingan ini, hampir 800 buah karya yang diterima daripada dua-dua kategori. So untuk kategori pertama kita menerima lebih kurang dalam 80 buah karya, dan kategori kedua yang melibatkan pelajar IPT balance itulah, maksudnya dalam 700 lebih penyertaan karya. Saya rasa dalam 765 buah karya yang ni. So melalui pengkaryaan seni kita dapat melihat bagaimana ideation ataupun bagaimana kefahaman ataupun knowledge peringkat sekolah hinggalah pada peringkat IPT, yang mana ketika berkarya tu secara tak langsung mereka akan mencari informasi-informasi tentang kebaikan penyusuan susu ibu, tentang apakah yang berkenaan, apakah yang diwawarkan ataupun yang dikempenkan oleh pihak KKM supaya mereka dapat mengikut, sebab mereka terpaksa mengikut dia punya tema yang diberikan oleh pihak KKM. Jadi secara tak langsung melalui pengkaryaan visual, idea tu dapat diterjemahkan dan dalam masa sama dia dapat enhance pengetahuan dalam perkara itulah, maksudnya untuk memberi kesedaran dan inilah untuk dikongsikan. Dan selain daripada itu, visual juga menjadi sebuah medium ataupun wadah kepada promosi ataupun sebagai pemangkin kepada potensi memberi kesedaran kepada masyarakat, terutama kepada para ibu dan masyarakat lah, tentang kebaikan dan kepentingan penyusuan ibu. Jadi itu antara yang menarik sebenarnya untuk Minggu Penyusuan Susu Ibu sedunia 2023 di peringkat Malaysia ini, antara kolaborasi antara KKM dan juga Aswara. Jadi hasrat daripada pihak KKM sendiri sebagaimana untuk kita memastikan mereka di luar sana untuk sedar betapa pentingnya sebenarnya susu ibu ini, khasiatnya bagaimana dan juga bagaimana cara untuk kita lakukan ataupun bagaimana sebenarnya orang ramai boleh memudahcarakan lagi penyusuan ibu ini. Okey, mungkin sebelum saya jawab soalan tu, boleh ke Syafiqah saya tambah sikit tentang aktiviti kita di Aswara. Sebenarnya kalau kita tengok usaha Kementerian Kesihatan dalam mempromosikan penyusuan susu ibu ni, dalam nak melindungi dan menyokong ibu bapa untuk menyusu, kita tukar kita punya strategi untuk advokasi kita. Kita lihat kepada, kita tengok betapa cantik, uniknya seni ni. Kadang-kadang bila seni mengolah sesuatu perkara, dia nampak sangat senilah, unik ya. Kadang-kadang kita tak terfikir itu cara olahan informasinya kan. So hasil kan, hasil karya seni tu bukan saja kita kata kreatif, menarik. Kadang daripada kita bercakap, dengan hanya melihat seni atau mendengar karya seni, dia lebih sampai kepada orang di luar sana. Tak kisahlah orang tu sama ada dia tu penggiat seni atau memang orang seni, ataupun orang yang minat seni, ataupun tak pernah pun nak minat seni, tapi bila dengar suara, bila dengar lagu, lirik lagu tu tertarik, dan kemudian lihat pula kepada mesej yang disampaikan. Jadi kita melihat, Kementerian Kesihatan melihat, so why not kita tukar strategi kita ni, kita menggunakan platform yang lain, seni. And that's why di Aswara, selain pada poster,
sebenarnya pertandingan, kita juga ada pertandingan teater yang kita bincangkan, kan Dr. Ni, pertandingan teater dan juga pertandingan menulis lirik dan lagu. Yang pastinya kami simpan hari Sabtu ni, 5 Ogos. 5 Ogos Kementerian Kesihatan akan adakan satu program yang kita letakkan nama Embracing Breastfeeding Through Arts. Ya, yang di mana di situ kita ketengahkan, kita tampilkan pemenang-pemenang daripada juara teater tadi, juara poster tadi, dan juga lirik dan lagu untuk dipersembahkan masa program tu nantilah. So harapan Kementerian Kesihatan sebenarnya seperti mana yang saya sebut tadilah. So lebih ramai mungkin lepas ni penggiat-penggiat seni, orang-orang seni tampil menghasilkan nukilan seni mereka, menyentuh perasaan, mungkin boleh mengubah pandangan, pemikiran orang di luar sana, especially kepada ibu bapa bekerja dan juga majikan mereka dan orang-orang di sekeliling ibu bapa ni, untuk menyedari betapa pentingnya penyusuan suri ibu, cantiknya penyusuan suri ibu, pentingnya penyusuan suri ibu, begitu. Betul, pentingnya kepada bayi, juga penting kepada kesihatan ibu itu juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Puan Rashadibah Ibrahim Elis Rahman, Ketua Penolong Pengarakan dan Bahagian Pemakanan KKM, dan juga Dr. Roshidah Muhammad Ruzlan, Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Visual Aswara. Jadi sepanjang minggu ini 1 hingga 7 Ogos 2023 merupakan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2023. Seperti mana dikongsikan tadi, 5 hari bulan ini ada satu program khas di Aswara. Jadi kepada anda yang berkesempatan, bolehlah bersama-sama dengan KKM dan juga pihak Aswara untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep ataupun seni itu diterjemahkan untuk menyampaikan mesej mengenai penyusuan susu ibu ini. Terima kasih sekali lagi.